Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kama kita ahli-ahli jawatan puasa masjid, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menunaikan salat subuh berjemaah. Dan semoga Allah terima salat kita dan dapat memberi kekuatan dan mengekalkan hidup kita sentiasa dapat menunaikan salat berjemaah. Semoga dia menjadi amalan harian hidup kita walau di mana kita berada. Tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita sambung lagi ayat yang seterusnya. Walau bagaimanapun kita mula daripada ayat yang pertama. Baru ni kita baca ayat yang pertama dan kedua. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung ayat yang seterusnya. Walau bagaimanapun kita baca daripada ayat yang pertama lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Allah yang memiliki kuasa memerintah dunia dan akhirat, dan dialah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji sekalian hamba. Sekian siapa antara kamu yang lebih baik amalannya, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun.
Dialah yang telah menciptakan 7 lapisan langit yang bertingkat-tingkat. Kamu tidak akan melihat padanya pada cacatan. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sebarang ketidakseimbangan. Jika kamu masih ragu-ragu, maka perhatikanlah sekali lagi, adakah kamu melihat sebarang kecacatan. Kemudian perhatikanlah kali seterusnya. Pasti pandangan kamu itu akan berbalik kepadamu tanpa menemui kecacatan pandangan. Pula letih kerana tenaga habis dengan sia-sia. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi dunia dengan bintang-bintang yang kami jadikannya alat terjaman terhadap syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang marak menjulang. Tuan-tuan sekalian, pada minggu sebelum ini kita telah membaca 2 ayat daripada surah Al-Mulk. Sebagaimana kita telah tahu sama-sama bahawa Al-Mulk maknanya pemerintahan. Al-Mulk juga makna raja. Dan Al-Mulk juga makna kekuasaan. Karena itu apabila kita baca surah Al-Mulk, ialah Allah nak menciptakan kepada kita kekuasaannya. Kekuasaannya yang tidak terbatas. Dia telah mencipta segala-galanya. Dan dialah boleh menentukan segala-gala, dan dialah menentukan hukum segala-galanya. Jadi disebut tabarakallazi biyadihil mulk, maha berkala Allah, di mana di tangannya lah terletak segala kekuasaan, urusan pemerintahan, pentadbiran, dan apa jua di dunia ini daripada awal mula sampai akhirnya kiamat, dan seterusnya. Tidak ada siapa pun boleh campur tangan tentang kuasa Allah, dan tidak ada siapa pun boleh menentukan kehendak Allah. Sebagaimana kita dibaca dalam Quran, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah ya Allah menentukan, menghukum, wa la yuqda alaik. Siapa pun tidak akan dapat menentukan apa yang engkau hendak, atau menentukan supaya engkau buat apa yang hendak. Kalau kita berdoa pun kita minta Allah beri, bukan kita minta, kita tidak paksa dia beri kita, tapi kita mohon supaya dia memberi, melimpah rahmat dan kurnia kepada kita. Begitulah juga di dalam surah, dan Allah sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa di atas semua perkara. Makna tidak ada satu pun yang tertinggal daripada kekuasaan Allah, terlepas daripada kekuasaan Allah. Kerana itu Allah kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa di atas segala-galanya. Apabila ala kulli dalam bahasa Arab ni semuanya. Kulli mana tak tertinggal. Kull. Allazi khalaqal maut. Kemudian Allah, sebagaimana saya nak ulang balik, apabila Allah ayat kedua ni disebut allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Mati dan hidup disebut mati dulu sebelum hidup. Kalau memang begitu, kita ni sebelum hidup ni mati dulu, lepas ni hidup, lepas ni mati, lepas tu hidup. Kita hidup 2 kali, mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati dulu, baru hidup, mati kemudian baru hidup pula. Dan hidup tu berkekalan selama-lamanya. Dan tugas kita duduk dalam dunia ini adalah besar, iaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, uji kamu. Kamu tu dia cakap dengan kita. Kalau dia kata kum kamu tu, makna Allah duduk belik ni, kita duduk depan. Kita duduk depan dia. Biar kita merasai apabila kita baca Quran, kita baca terjemah kau, orang kita boleh faham. Allah kata liyab allazi khalaqal mauta, dialah Allah. Siapa cerita? Allah sendiri. Maksudnya aku buat hidup, aku buat mati, aku buat hidup. Apa? Liyabluwakum, aku nak ujimu. Ayyukum ahsanu amala, mana orang di antara kamu ni, siapa di antara kamu ni buat amalan terbaik.
Kalau kita boleh perasan benda ni, Allah kata, aku buat mu ni. Aku buat mati, aku buat hidup. Aku nak tengok mu. Mu ni boleh buat amalan baik kata. Kalau kita boleh rasa gitu, kita merasa. Kalau tidak, kita baca jas kita. Biar kita rasa Allah kecek dengan kita, dan kita nak kena faham dia kata, dan kita serah kata dia kata kita. Sebab lelah ni dia kecek dengan kita. Kalau kita baca Quran itu, dia kecek dengan kita. Jadi ahsanu amalan, amalan terbaik, sebagaimana kita juga tahu, ialah amalan yang ada dua syarat. Yang pertama ialah ikhlas pada Allah. Yang kedua, ikut cara Nabi buat. Dia bukan setakat kita sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi semua kegiatan hidup kita, aktiviti hidup kita dipanggil amalan. Kalau orang kampung lah, dia duduk congok, dia duduk orang lalu buat apa tu? Buat saja. Sebenarnya duduk tu buat perbuatan. Duduk saja-saja tu duduk juga, buat juga. Buat apa? Buat saja. Tak buat apa-apa. Itu maknanya melakukan perbuatan. Jadi duduk saja-saja tu adakah amalan terbaik? Itu berpandukan kepada Islam kan. Dia kata buat ikhlas, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah amalan apa? Pergi kedai ke? Pergi nak beli ke? Nak beli apa pun, ahsanu amalan. Iaitu kita beli, barang yang kita beli itu halal. Kita beli dengan duit halal. Itu amalan. Betul dengan syarat ikhlas kita beli. Orang jual pun boleh pahala, kita beli pun boleh pahala. Buatlah apa kita kerja pejabat ke? Ahsanu amalan. Kerana itulah dia nak Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dia nak uji kamu, yakni Allah nak uji kamu siapa di antara kamu buat amalan yang terbaik. Kalau kita kecek dengan orang apa, cakap dengan orang apa, ahsanu amalan. Kerana itulah Allah dan Rasulnya larang kita menyumpah ke orang, kata buruk ke orang. Kalau kita ingat Luqman ajaran dia, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan paling muka kamu ke arah lain ketika kamu bercakap dengan orang. Jadi ahsanu amalannya apabila kita bercakap dengan orang, pandang wajah, pandang muka. Kerja amalan. Orang tidak tunduk, orang tidak paling lain. Supaya juga apabila bersalam, tengok muka. Apa khabar? Jangan salah-salah tengok apa kan. Tapi memang terjadi secara tidak sedar. Dukung orang ramai, kalau orang tak ada tak apa. Salah, tengok apa khabar. Jadi kawan ni, aku salah dengan dia tak tengok kaki. Dia terasa. Tapi kita kadang-kadang tak tersedar. Kawan-kawan yang kecil. Tapi boleh menyebabkan kalau kita buat jadi mesra, kalau tak buat jadi rasa orang kita atau orang lain rasa tak sedar. Ya, ahsanu amal. Apa-apa pun. Bercakap dengan keluarga apa, ahsanu amalan. Bercakap dengan siapa pun, kalau bercakap ahsanu amalan. Kalau buat kerja, ahsanu amalan. Jadi, apabila ahsanu amalan, jadi amal salah. Kemudian Allah nak sebut, wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa. Dan bijaksana. Aziz ni, maha perkasa ni, kalau kita kata, kalau buat dunia ni, perkasa. Kalau orang boleh hakkat, kalau manusia, kalau masyarakat kita boleh hakkat bahaya berat, kita kuat, perkasa, aziz. Kata hakim, azizul hakim. Hakim ni, wahwal aziz zul ghafur. Dia maha pengampun. Allah ni, walaupun sebanyak mana kita buat dosa, dia membuka pintu untuk mengampun. Dia nak ampun dulu sebelum dia menyeksa hamba dia. Sehingga Rasulullah sebut, Allah sebut dalam hadis kursi, sekiranya hamba aku, ya bani Adam, wahai anak Adam, kalau sekiranya mu buat dosa sepenuh bumi dan setinggi awan, orang panggil sampai ke langit, kemudian kamu minta ampun kepada aku tak ampun. Jadi walau bagaimana banyak dosa pun, apabila kita seorang hamba memohon kemaafan dengan Allah dengan suci hati, dengan ikhlas, Allah ampun
dan Allah tidak peduli. Maknanya wala ubali, aku tak cara, biar banyak bagaimana pun aku akan ampun. Itulah kemurahan Allah. Karena itu kita ambil peluang dalam hidup kita memohonkan ampunan dengan Allah sebanyak-banyaknya. Sebab kita tak tahu adakah kita buat salah. Kadang-kadang kita salah dengan Allah tapi kita tak terasa, atau salah dengan Allah kita tak terasa. Jadi kita mohon dengan Allah supaya Allah mengampunkan kesalahan kita. Kita panggil kesalahan dosa kecil atau besar, yang kita tahu yang tak tahu. Kerana itu Rasulullah kata, sesiapa yang menyebut Allahumma inni a'udzubika, Allah ataupun Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dosa besar dan syirik. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah ya Tuhan kami memohon perlindungan denganmu. An nusyrika, kami melakukan syirik yang kami tahu, dan kami memohon kepadamu supaya engkau mengampun dosa-dosa syirik yang kami telah buat, kami tak tahu. Rasulullah sebut, apabila orang berdoa dengan doa tersebut, maka Allah mengampun dosa-dosa syirik dia, sama ada dia tahu ataupun tak tahu. Kerana dosa syirik ni, tuan-tuan, sebagaimana kita tahu, adalah dosa yang Allah tidak akan ampun kalau sekiranya orang tersebut tak minta ampun. Berbeza dengan dosa besar lain. Dosa besar lain, Allah letak di bawah keinginan dia. Kalau dia nak ampun, dia ampun walaupun tak bertaubat. Kalau dia tak nak ampun, itu hak dia. Kerana tu dia beza dosa syirik dengan dosa-dosa besar yang lain. Semua yang dosa-dosa besar. Kerana tu dosa besar ni ada dua kategori. Dosa syirik, dosa bukan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun dosa syirik terhadap dia. Dan dia dan dia mengampun kepada dosa-dosa selain daripada syirik kepada siapa yang dia kehendaki. Maknanya yang dia nak ampun, dia ampun kalau bukan dosa syirik. Dosa syirik seperti dosa orang menduakan Allah, menyembah selain pada Allah, menyembah Allah dan menyembah selain pada Allah, syirik. Atau buat langsung Allah, syirik. Atau memohon kepada selain daripada Allah, ataupun membuat sesuatu, hatta cinta, kasih sayang tak boleh lebih daripada kasih sayang pada Allah. Hak ni kadang-kadang kita tak terasa. Kita terjebak di dalam perbuatan yang Allah tak suka. Adapun dosa besar yang lain, seperti yang kata dosa, kita tahu semua dosa besar. Lain-lain seperti dosa besar ni. Dosa besar ni serupa mencuri, merompak, menyambut, itu dosa besar. Tapi walau bagaimanapun Allah masih letak di bawah masyiah. Masyiah ni ialah kehendak dia. Walaupun tak taubat. Kalau orang taubat tu Allah janji memang nak ampun. Andai kata seorang tu tidak bertaubat, tetapi masih Allah letak di bawah kehendak dia. Kita kena jelas itu. Jadi ini bukan berarti kita boleh semena-mena buat dosa besar, tak. Tetapi Allah nak ceritakan ruang lingkup kuasa dia, kehendak dia. Boleh dia ampun walaupun orang tak berdosa, orang tak bertaubat. Baik. Selepas Allah menceritakan kekuasaan dia, keagungan dia, dia nak uji kita, dia nak cerita dia buat apa. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Di sini mula Allah cerita, dia nak memperkenalkan siapa dia, apa kerja dia, apa dia buat, apa kita boleh tengok. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah mencipta langit bertingkat-tingkat. Tibaq, tingkat-tingkat. Kita boleh tengok langit, kita nampak takut dulu langit sejak pada kecil sampai sekarang. Tapi Allah kata tibaqa. Di atas ni ada satu lapisan lagi yang disebut dalam ayat lain, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ini sab'a samawatin tibaqa, iaitu Allah telah mencipta 7 lapis langit. Kita pun tak faham, tak pernah tengok.
Tapi Allah telah cerita dia buat langit ada 7 tingkat. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Sini dia kata ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sebarang ketidaksamaan. Tak sini. Comel. Dia tak ada orang tek pun. Orang kuat ni sini tak comel lah ni. Tak ada. Semua comel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kenapa disebut langit itu? Banyak ayat Quran disebut langit. Kemudian bumi. Selain daripada Allah sebut sentiasa Allah sebut ni pasangan. Berarti kalau kita perhati dari Quran, Allah sentiasa sebut pasangan. Kalau dia sebut langit, bumi. Kalau sebut laki-laki, perempuan. Semua dia sebut pasangan. Kalau malam, siang. Gitulah kalau kita perhati dalam Al-Quran, Allah sebut sentiasa sebut berpasangan. Jarang dia tidak sebut berpasangan. Jadi sini Allah sebut Subhanahu Wa Taala dia sebut langit dulu. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu kalau kita ibarat Allah cakap kita, engkau tak tengok, tak nampak tengok dalam ciptaan aku ni, langit ni tidak seimbang. Tak ada. Farja'il basara hal tara min futur. Mu tak percaya tengok sekali lagi. Kalau bahasa kita kecek, orang kampung kan. Kalau ayah kecek dengan anak, guru kecek dengan murid. Kalau mu tak percaya tengok sekali lagi. Mu tak akan jumpa tempat tak comel, tempat hak tak kena, tempat hak tak semakan, tempat tak sik. Kalau kita buat rumah, kita ngetukkan rumah pandai kita. Ni tak kena ni. Tak akan sik. Pasal apa? Kita reti. Jadi kita boleh memahami bahawa Allah cerita pada kita, ciptaan dia ni sempurna. Karena tu kalau kita balik sikit ingat tu Imam kita baca tadi dalam surah Sajdah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah telah mencipta semua sekali, kulla syai'in, semua sekali. Wa secantik-cantik. Ahsana kulla syai'in khalaqah. Jadi dia masuk di ayat ni, dia masuk belakang ayat Quran. Jadi sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia buat langit 7 tingkat. Dan kamu tidak akan dapat jumpa dalam ciptaan Allah ni tidak sempurna. Kenapa? Kerana telah dia cipta dengan sebaik-baiknya. Kamu dia kalau tak percaya, farja'il basar. Tengok sekali lagi. Hal tara min futur. Adakah barang itu tak sempurna? Fatara ni. Kalimah fatara. Kita baca allazi khalaqa Allah mafatir as-samawati alimal ghaiba syahada rabba kulli syai'in wa malika. Ini satu zikir salatnya kalau pagi-pagi kita. Allahumma fatir as-samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala lah dia telah mencipta langit. Fatara ni sahabat dulu tak faham makna fatara. Bahasa Arab dah. Bahasa Arab dah fatara. Sebab kita baca doa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Lalu Ibnu Abbas dia tengok orang Arab berkelahi tentang telaga. Telaga ni hak siapa? Telaga ni kalau kita tengok pak kita pun betul, orang Arab dulu dan sekarang pun sangat penting kata sumber air. Jadi antara orang Arab ni berkelahi berbalas, dia kata ana fatartuha awal. Hak dia kata ana fatartuha. Hak dia kata ana fatartuha. Jadi Ibnu Abbas sebelum tu tidak memahami dengan cukup dalam makna fatara. Fatara ni buat dulu, tak ada orang lain buat sebab. Kerana itulah kalau kita baca doa kita, wajjahtu wajhiya, aku hadap muka aku. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap muka aku kepada Allah yang fataras samawati wal ard, yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Cipta dan fatara ni ialah cipta
satu barang yang orang tak ada buat. Dan dialah yang mula-mula buat. Itu mana cipta. Jadi apabila Ibnu Abbas dengar, oh makna fatara ni tak ada orang buat lagi supaya tu. Dialah orang pertama buat. Itu makna fatara. Kalau dalam dunia ni dialah orang yang mula-mula cipta telefon. Dia kata ana fatartu. Sayalah orang yang buat pertama. Jadi buat dunia ni Allah yang mula-mula buat. Tak ada orang buat sebelum dia. Memang tak ada orang, tak ada benda apa sebelum dia. Jadi Allah Subhanahu tu kita baca doa kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang telah mencipta dunia ni seawal-awalnya. Dialah yang buat, yang pertama buat dunia. Fataras samawati, dialah yang mula mencipta langit bumi dan tidak ada siapa pun mencipta. Kalau kita tengok di segi bahasa dia maksudnya fatara orang yang terang. Tapi futur sini bukan makna mencipta tu, tapi tidak ada cacat celah. Kemudian kalau kita Allah kata farja'il basara, tengok balik semacam dia mengajar kita, farja'il basara, maka kamu kalau tak kamu dia perhatikanlah kali seterusnya, yang qalib ilaikal basaru khasi'a, pasti pandanganmu itu akan terbalik padamu tanpa menemukan kecacatan. Wa huwa hasir, pula telah kerana dan tenaga habis tenaga. Detik ya? Baik. Kemudian Allah sebut fungsi langit. Dia royak langit, berarti royak fungsi dia. Hak fungsi ni hak mudah nak tengok. Jadi orang kadang-kadang orang tak tahu fungsi langit ni. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia sebut. Sebelum tu saya nak sebut as-sama. Mana langit? Langit kita kata tu atas tu langit tak? Pandangan ulama-ulama sebut langit ni berbeza. Sebahagian mereka mengatakan langit ni mula daripada kepala kita adalah ke atas langit. So, yang kedua pandangan mereka, selain daripada bumi, langit lah. Kalau mengikut pandangan kedua ni, kita duduk dalam langit. Tak apalah, itu pandangan para ulama. Langit ni makna tinggi. Sama yasmu. Sama ni tinggi. Yasmu. Karena tu orang Arab dia sebut kerajaan ni sumu. Sumuul amir. Orang yang tinggi. Raja yang tinggi. Kalau tuan-tuan baca dalam bahasa Arab lah, Sumuul amir nama sekian-sekian. Sumu tu mana sama, tinggi. Orang mulia, dudukan yang tinggi. Jadi tinggi ni merupakan langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut allazi walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia. Langit dunia ni langit terdekat. Dana yadinu. Karena tu dunia ni maknanya dekat atau hampir. Juga makna hina. Hak mana tu yang kena tu para ulama bincang banyak. Kita berkata dunia. Dunia ni apa makna dunia? Dunia ni makna dekat, makna sekarang dengan kita. Dan dunia juga makna dana yang dana'ah, hina. Apa yang ada ni tidak berguna sangat. Pada hakikat sebenar tidak berguna sangat nak banding dengan akhirat. Tapi tak, hak orang berbuat atas dunia ni sebenarnya tidak berguna. Tak bawa, kalau tidak kena cara, tak ada guna apa-apa nak bawa ke akhirat. Tapi kalau kena cara, dia berguna. Jadi ada dua maksud. Dana ni dekat. Yang kedua, dana ni adalah hina. Dana akhir. Kemudian Allah SWT, sesungguhnya kami hiasi langit yang dekat dengan kamu. Dunia. Bimasabih, dengan lampu. Misbah ni lampu. Kalau kita kata bintang-bintang lah. Waja'annaha rujuman
lisyayatin. Kami sediakan, jadikan bintang-bintang ni sebagai rejaman, lontaran terhadap syaitan. Itu fungsi dia. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian wa'atadna lahum azab as-sa'id, kami sediakan untuk syaitan tadi azab yang neraka yang sangat dahsyat. Jadi kita tengok sini tuan-tuan, dia ada sebut Allah Subhanahu wa taala sebut langit. Bahan apa Allah buat langit? Orang tak tahu. Kita tak tahu. Tak tahu kan masalah. Kalau bahan tanah ni orang boleh kaji buat gambar. Langit bahan apa tadi? Dan mula mana langit pertama lagu mana tu? Sebenarnya kita pun tak tahu. Kalau orang duk naik-naik bulan tu jumpa-jumpa bulan. Dan kalau mengikut ayat Quran, bulan ni masih langit pertama. Kalau langit kedua bila tak tahu lagi. Dalam ukuran dulu Rasulullah sebut, di antara langit ke langit, bukan daripada bumi ke langit, daripada langit ke langit, perjalanannya 500 tahun. Daripada langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Dan begitulah seterusnya 500 tahun, 7 kali 500 tahun. Kalau nak padu dengan kilometer dah ni tak tahu kita, saya tak kerti nak ayat berapanya. Tapi Rasulullah sebut di antara langit ke langit perjalanannya 500 tahun. Jadi perjalanannya jauh. Dan langit, antara langit tu dia berasing. Jadi hak ni langit pertama ni Allah letakkan masabih. Masabih ni bintang-bintang. Kalau kita tengok tu bintang tu langit pertama. Orang kata, apa bintang ni jauh, kita mengaji sains pun jauh dengan kita jarak ni. Sangat jauh. Tapi apa nampak? Nampak besar, nampak kecil. Dia banyak. Cikgu-cikgu ayat mudah-mudah kata, kalau hak jauh tu nampak maka bahagian tu besar. Dan kalau dia jarak yang sangat jauh dengan kita tapi kita nampak mana objek tu besar. Kalau kecil dia jauh tak nampak, tapi dia jauh nampak lagi besar, maka dia tu objek yang besar. Karena itulah bumi ni kalau kita mengaji kat kecil berbanding dengan cakrawala lain. Tapi kita rasa sangat-sangat besar kan? Sebab hal ni kita boleh lihat, kita boleh lihat. Tapi makhluk cakrawala, objek hak lain tu dengan bintang, dengan segala-galanya lebih besar daripada bumi, dan kita nampak walaupun jauh. Besar kau syaitan ni sehingga dia buat apa ni? Buat bintang-bintang nak pukul syaitan. Besar dah kau syaitan. Syaitan kecil. Tidak sebesar bumi, tidak besar bertabik. Tapi syaitan ni bahaya dia besar. Oleh kerana bahaya syaitan ni besar, maka peluru nak tembak syaitan kena besar juga. Maka gitulah Allah Subhanahu wa taala sebut dengan berbagai dengan berbagai bentuk yang Allah Subhanahu wa taala sebut, syaitan ni sangat besar kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sini, wa'atadna lahum azab as-sa'ir. Wa'atadna maksudnya kami memang telah sedia lama dah. Kerana tu dia mari dengan PMAD. PMAD ni dalam bahasa kita kat past tense. Mana dia siap ni bendanya dah ready. Maka as-sa'ir. Dan ayat yang kita tak banyak, tak apa saya sama lagi. Walil ladzina kafaru bi rabbihim azabun jahannam. Bagi orang yang kufur dengan Allah, dengan Tuhan mereka, Allah sedia kepada mereka neraka jahannam. Salah satu neraka nama jahannam. Bukan jahannam. Kita kata jahannam itu rusak. Neraka ni tak rusak. Jahannam ni nama salah satu nama neraka. Ada nama As-Sa'ir, Azab As-Sa'ir, nama As-Sa'ir. Macam-macam nama neraka ni. Salah satunya
neraka Jahannam. Jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu neraka Jahannam itu adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Baik, kita tengok walilladzina kafaru bi rabbihim. Sini juga Allah Subhanahu wa taala sebut dengan lafaz madhi, lafaz lama. Kita kata semalam. Lafaz past tense. Walilladzina kafaru, bagi orang yang telah kufur dengan Allah. Azab jahannam. Azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan azab seburuk-buruk tempat kembali. Kerana tu apabila Allah Subhanahu wa taala sebut azab ke surga ke diberi ganjaran pada orang yang telah, bukan orang yang akan. Kalau orang masuk surga pun orang yang telah beriman. Orang kalau ditakdirkan masuk ke neraka pun orang yang telah kufur di dunia. Hak akan datang dia tak kira, sebab kita tak buat lagi. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang dapat syurga orang yang telah beriman. Orang yang diletakkan ke dalam neraka orang yang telah kufur. Orang tak kufur lagi atau akan kufur, dia tak cerita. Kerana itulah Quran ni dia cerita buat kata tak dah berlaku dalam bab ganjaran seperti ini. Jadi kalau kita boleh tengok lagi sekali lagi ayat kita baca pada pagi ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala buat langit berlapis-lapis, dan ciptaan Allah ini sempurna, cantik, tidak ada cacat celah, dan sama ada langit ke bumi ke ataupun apa jua, Allah cipta sempurna dan cantik. Satu. Yang kedua, langit-langit ini sebagai perhiasan. Kita kalau kita tengok bangun di waktu malam atau bangun di hari, tengok bintang banyak, rasa syukur. Kita sendiri rasa Allah leganya malam. Tengok bulan penuh, rasa lega. Kalau tengok malam tak ada bintang, tak ada bulan, rasa kuat. Kerana tu Allah kata dia hiasi. Rupa-rupanya apabila kita tengok malam tu comel, tenang, cerah, ada bintang, ada bulan, kita rasa susah hati pun lega. Sebaliknya apabila kita tengok malam ni gelap gelita, orang kata tebel tangan tak nampak, susah hati. Kerana tu apa yang Allah letak di dunia ni, kadang-kadang kita tidak sangka, tidak menyedari ini hiburan, ini menyenangkan atau berlaku perkara yang besar. Kemudian kita tengok sini lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan fungsi antara fungsi bintang tadi sebagai perhiasan dunia, dan juga fungsinya adalah untuk menghalau syaitan. Syaitan ni kita boleh halau sebenarnya kalau kita boleh buat. Kerana tu Allah selalu ajak kita supaya halau syaitan. Halau syaitan ketika nak sembahyang, halau syaitan. Tapi syaitan mari juga. Nak buat. Kita halau-halau dia mari dah. Ketika kita sembahyang lah ada kuat godaan. Orang tak sembahyang syaitan ni khizi. Dia tak mari orang tak sembahyang. Dia tak kacau. Kita sembahyang Allahu Akbar tu dia mari. Mari sekali. Cuba kita nak ingat, nak dengar tu imam baca. Dia mari juga. Kadang-kadang harap dia buat takon. Kita tarik balik mari pada harap dia. Mari tu hebat dia. Saya pun tu hebat syaitan. Tapi kita benci dia. Kerana tu Rasulullah sebut siapa-siapa yang diganggu syaitan, dia kena baca Qul a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau baca itu Rasulullah kata ilah. Kalau mari lagi itu kuat lagi dia dengan kita ni. Kuat dia kita. Qul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Allah Rasulullah ajar supaya kita baca ayat tadi supaya syaitan tak berganggu dalam kita nak sembahyang. Begitu juga nak keluar rumah, bila nak keluar rumah
Rasulullah ajar lagi supaya syaitan jangan ganggu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Syaitan tak ganggu. Jadi Rasulullah ajar banyak supaya syaitan tak ganggu. Kalau kita ni ada dua. Kalau kita tidak diganggu oleh syaitan, dia diganggu oleh diri kita, maka kita sama. Syaitan ni mari luar. Syaitan ni ada jin dan manusia. Kerana itulah minal jinnati wan nas. Kalau kita sebut dari sana. So lagi Rasulullah ajar, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada kejahatan atau keburukan diri aku sendiri. Wa min syarri syaitan, daripada kejahatan syaitan. Mana Rasulullah letak kejahatan diri kita ni ada, dan hak ni duduk nombor satu. Syaitan tu ada, hak tu duduk nombor dua. Karena itulah Rasulullah SAW ajar kita, Rabbi a'udzubika, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Jadi tuan-tuan, kita akhir sekali kita baca hari ini ialah tentang kekuasaan Allah mencipta langit-langit dan apa yang ada di langit. Semoga kita dapat ambil pengajaran pada hari ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita kuat beriman, kuat teguh iman kita di dalam hati kita dan dalam hidup kita. Amin. Setakat itu dulu pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat seterusnya. Alhamdulillah tak buat pada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil ahya'i wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.